Hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak bincangkan satu kertas percubaan yang paling ramai vote dalam pool yang saya assign in the community part of our channel. Okay, ramai minta dia nak soalan percubaan negeri Kedah. Okay, so today I take my time. Saya nak settlekan juga soalan Kedah sebab dalam pending ada pula soalan Kelantan. Ada seorang dia minta soalan bahagian C Kelantan. Lepas tu ada seorang minta Perak punya soalan. Ada lagi yang minta soalan Batu Pahat Johor. So macam banyak lagi list yang I can susun. So but tak apa, it's okay. I want to settle out this issue. So tak apalah, saya mula record. Okay, soalan pertama. Okay, sorry, sebelum masuk soalan, video kali ini saya cuba my level best untuk bincang soalan bahagian A. Saya tak tahu saya akan bincang dari soalan mana ke mana, but I cubalah. Kalau saya dapat habiskan semua dalam satu video pun cantik juga. Kalau let's say tak boleh, I buat half-half lah. Okay, I tengok macam mana. Okay, so arahan you tahu kan, you baca sendiri arahan. Pastikan jawab pen guna pen mata bulat. Don't use pen dawat cair diharamkan. Okay, yang ni saya kena remind sebab yalah, for me I'm using tablet, tak ada masalah guna pencil tablet. Saya punya paper no one going to check. Okay, maybe I check students punya paper, but you punya paper someone will check. So kita akan scan you punya paper, then after scan tu baru dia akan sampai ke tangan pemeriksa. So by the time pemeriksa menanda kertas you, it will like be after 2-3 weeks you dah menjawab paper. So during that period of time, kalau you guna correction tape ke, you guna pen dawat cair ke, you punya tulisan boleh hilang. Especially correction tape, dia boleh timbul tau tulisan lama you ke atas tulisan baru you. So memang tak cantik lah susah nak baca. So terpaksa kita bagi salah. Walaupun jawapan tu kalau kita rasa macam was-was je bagi salah. Kenapa? Sebab kita bukan menanda 1-2 kertas tau. Kita menanda banyak kertas. Ada a lot of kertas yang pemeriksa tanda. Okay, so seorang pemeriksa perlu habiskan jumlah bundle yang diberi kepada dia dalam jangka masa yang ditetapkan. It is not 1 bulan menanda. It is a shorter period only. So tak ada masa nak tengok one by one. Betul-betul salah-salah tu je. So please lah, jangan simply buat salah. So make yourself more safer. Jangan guna pen dawat cair. Jangan guna, yes betul, correction tape. Pandai, potong je, senang. Okay, soalan pertama. Raja 1 menunjukkan susunan elektron bagi 2 jenis sebatian yang berbeza. Okay, ni sebatian A, ni sebatian B. Okay, nak agak ni sebatian mana macam mana? Okay, sebatian A, cuba tengok. Okay, dia ada apa nak kata, ni apa benda ni, kurungan kurungan dan atas nampak tak dia ada cas. Kalau dia ada cas je dan kurungan macam ni, semestinya ini adalah sebatian kelas. Sebatian apa? Yes, pandai awak. Sebatian ion. Okey, yang abang bawah ni dia share je elektron, tak ada apa-apa charge. So adakah ini sebatian apa? Adakah ini sebatian covalent? Adakah ini sebatian apa? Okey, semestinya ini adalah sebatian covalent. Betul lah sebab dia share elektron. Nampak tak elektron dia overlap dua ni, bertembung, bertindih. So ini adalah sebatian covalent. So you dah analyse you punya gambar Raja. Now masuk soalan. Okay, soalan pertama sangat simple. Apakah tujuan sesuatu atom menderma elektron? Kenapa atom tu menderma elektron? Very simple reason, untuk mencapai, jangan kata untuk mencapai, you nak kata untuk mencapai kestabilan pun boleh, tapi in this case dia nak lagi spesifik. So nak mencapai kestabilan macam mana? So untuk mencapai susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Yang ni should be the answer. If you jawab untuk mencapai kestabilan, not to say benda tu salah, but kestabilan macam mana? Faham tak? So kestabilan dari segi susunan elektron sama ada dicapai duplet atau oktet. Okay, ingat oktet ni dia ada pairing tau. Oktet yang stabil, dia kena ada the word stabil. Okay, so the keyword here is susunan elektron duplet atau oktet yang stabil. Wajib ada yang ni. Tak ada yang ni, salah. Okay, so saya highlight benda ni, wajib ada. Faham? Okay, berdasarkan Raja 1, tulis formula kimia bagi sebatian A. Okay, ini sebatian AU. Betul? Okay, sebatian AU, cuba tengok ada berapa. Sebatian AU ada 4 pula, ada 2. Kiranya tambah-tambah ini maksudnya dia derma elektron.
Betul? Yes, betul. Dan dia derma berapa elektron? Dua. Ini derma satu elektron, ini derma satu elektron. Macam mana saya tahu dia derma satu elektron? Cuba tengok charge dia. Tambah. Dan ni pun tambah. Tambah berapa? Depan dia satu. So abang ni pun derma satu, abang ni pun derma satu. So dia totally terima dua elektron. Dapat ke apa saya tengah sembang ni? Okey, dapat. Okey. So sekarang dia tanya formula dia. So cuba tengok you ada berapa M kat sini. Yes, you ada M you ada 2. Betul. So M2 N. Tu je you punya formula kimia. Okay. Atau lagi simple, charge M. Okay. Charge M apa? M ni dia derma, so M positif. Yang ni dia terima 2, so 2 minus. Silangkan. So M2N sama jugalah. Okay. So that is the way to do. Memang katanya cikgu, tapi ni ada satu, ni ada satu. Bukan ke charge dia M2 plus N2 minus. No, we won't see like that. Kita akan tengok satu sahaja. So charge untuk 1M ni berapa? Satu sahaja. Betul tak? Sebab atas ni satu. Betul? So dia M plus lah. Ni M plus. Yang ni charge dia N. N dia 2 minus. Silangkan dapatlah M2N. Faham? Okay, next. Nyatakan jenis ikatan. Baca lagi sekali. Jenis ikatan. Okay. Jenis ikatan be careful. Dalam sebatian B. Okay, dia tanya jenis ikatan. Dia bukan tanya jenis sebatian. So tadi you kata sebatian B sebatian covalent. Betul? Betul ke salah? Ya, betul. So kalau dia tanya jenis ikatan, buang je perkataan sebatian, letak ikatan kat depan. Tu je. Ikatan covalent. Kalau dia sebatian ion, dia mempunyai ikatan ion. Kalau dia sebatian covalent, dia mempunyai ikatan covalent. Tu je. Tak ada apa yang beza pun. Okay. So kalau dia tanya jenis ikatan, jawab je ikatan covalent. Jangan jawab sebatian covalent. Saya kasih satu penampar. Sebab seorang dah kata ikatan. Ikatan dengan sebatian dua benda yang berbeza. Ikatan is antara elektron. Sebatian is the whole thing. Faham? So jangan simply cari pasal dengan pemeriksa. Okay, next. Tulis susunan elektron. Highlight susunan elektron. Atom. Highlight. Banyak kali. Atom Q. Okay, dia minta atom Q. Mana Q? Ni Q. Okay, dia tanya susunan elektron. Okay, cuba tengok. Q ni semua dia ada yang bulat ni kan. So, petala pertama ada 2. Petala kedua 1, 2, 3, 4. Ada 6. Nampak tak? Tapi dia share lagi 2 lah. Tapi kalau dia minta untuk ion, betul 2.8. Dia minta untuk atom. Maksudnya atom kan belum stabil kan. So, susunan elektron dia 2.6 lah. Faham? Cuba tengok bilangan elektron atom Q. Senang cerita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombor proton dia 8. So petala pertama maksimum boleh 2. Petala kedua maksimum boleh 6. So 2 campur 6, 8. Betul lah. Konsep tu still ada. Faham? So jangan kata tak faham. Yang ni senang je. Soalan ni pejam mata pun boleh jawab. Okay. Next. Sebatian manakah larut dalam pelarut organik? Okey, yang mana larut dalam pelarut organik? Okey, adakah sebatian A atau sebatian B? Ya, betul, sebatian B. Ingat, sebatian A which is sebatian ion, dia hanya boleh larut dalam air. Dalam covalent dia tak boleh larut. Tapi B, dia tak boleh larut dalam air. Dia boleh larut dalam pelarut organik saja. So, you nak mention sebatian B? Betul. Jangan nak mention sebatian covalent sebab dia sangat umum. Okey, dia tanya sebatian yang mana ni based on the question. Okay, so sebatian mana tu? Ya, betul, sebatian covalent. Sebatian covalent yang mana? Sebatian covalent kat sini adalah sebatian covalent B. So mention sebatian B. Cukup? Faham? Kalau nak mention sebatian covalent B, boleh lah. As long as the word B dengan sebatian ada kat sana, it is betul. Faham? Okay, so janganlah cari pasal. Simply just kata sebatian B cukup lah. Sebab kat sini pun dia tulis sebatian B sahaja kan. So enough lah. Tak payah nak overdo. Jahat lah aku mood tak baik hari ni. Tu je. Okay. Soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan formula struktur bagi kefina. Dapat soalan macam ni kan budak-budak kita. Apa benda ni kefina ni? Macam tak pernah ingat pun, tak pernah jumpa pun. Soalan dia saja je bagi nama pening-pening. Kau jangan kisah. Kau terus je. Okay. Soalan dia, apakah maksud formula molekul? Aku baru teringin. Mana soalan ni tak jumpa. Dah jumpa dah. Okay, apa maksud formula molekul? Formula molekul dia adalah sejenis formula kimia. Okay, dia macam ni.
formula kimia ada dua jenis. Satu formula molekul, lagi satu formula apa kelas? Awak apa? Yes, empirik. Betul. So, formula kimia yang menunjukkan, okay, formula kimia ini dia ni menunjuk, formula molekul ini dia satu formula kimia, betul. So apa dia menunjukkan? Dia mesti menunjukkan something, betul tak? Sebab it's a formula, betul tak? Macam maths, you belajar formula, mesti formula tu menunjukkan something. You guna this formula a square plus b square equal to c square, maksudnya formula for theorem Pythagoras. So apa yang formula molekul ini tunjukkan? Dia adalah sejenis formula kimia yang menunjukkan bilangan sebenar atom. Okey, kejap saya bagi contoh. Bilangan sebenar atom setiap jenis unsur, setiap jenis unsur yang terdapat di dalam, you boleh salin tau dengan saya, di dalam satu molekul sesuatu sebatian. Okay, so ni saya directly ambil from the schema. Okay, cuba tengok buku teks. Buku teks bagi tak definition macam ni. You kalau soalan maksud, definition, meaning, kena 100% ikut buku teks, baru dia tepat. Sebab sometimes ada beberapa benda akan dipersoalkan. Sebab kita punya rujukan utama dalam membuat skema SPM adalah buku teks. Okay, so dia macam ni. Okay, contoh you ada something like C2H6O8. Okay, you ada something macam ni. Okay, cuba tengok 2, 6, 8 dia dalam sifir yang sama tak? Ya, semua dalam sifir 2. So boleh permudahkan, bahagi 2, bahagi 2. So jadi CH3O4. So yang ini dia sebenar, betul? Semua sebenar yang initially 2, 6, 8. So inilah formula molekul. Sebab kan formula molekul bilangan sebenar atom, betul? Sebenar untuk C berapa? 2. Unsur dia karbon yang terdapat dalam molekul. Ini satu molekul untuk sebatian. Betul tak? Yes, betul. Okay, so yang ini apa benda ni? Yang inilah formula empirik. Okay, sama juga formula empirik pun law tulisan aku kan. Formula empirik ni dia menunjukkan nisbah teringkas, okay, bilangan atom setiap jenis unsur yang terdapat di dalam satu molekul sebatian tu je. Beza dia antara dua benda tu kat sini je. Bilangan sebenar ni. Kalau molekul dia guna bilangan sebenar atom, yang ni nisbah teringkas atom. Itu sahaja beza dia. Okay, so highlight this word, bilangan sebenar atom. So it's very crucial lah untuk nak ingat. So ingat betul-betul, ingat selengkapnya. The whole thing bawa the whole mark. Saya just highlight benda ni nak tunjukkan perbezaan sahaja. Faham? So tu je untuk tu. Okay, so saya harap you ingat, and bawa this question. Saya nak kalau you print this paper kan, at down here tulis tulis nyatakan maksud formula empirik. Saya nak you nyatakan kat bawah ni. Okay, saya nak you nyatakan benda ni kat bawah ini supaya you ingat in your long time memory. Buka buku teks. Ataupun kalau saya beritahu je, you sign cepat-cepat. Formula kimia yang menunjukkan nisbah teringkas atom bagi setiap jenis unsur yang terdapat di dalam satu molekul sesuatu sebatian. Atau you tengok buku teks, apa buku teks bagi, tulis je macam tu. Tu lagi tepat. 100% betul. Tak ada orang akan kata salah. Sebab rujukan utama kita adalah buku teks. Okay, just saya tambah nota lah. Okay, berdasarkan Raja 2, ni Raja 2. Okay, nyamakan semua unsur yang terdapat dalam Kefina. Tengok Raja 2, you tengok ada unsur apa. Okay, ada unsur karbon. Okay, ada unsur nitrogen. Ada unsur oksigen. Ada juga unsur hidrogen. Dia minta unsur. Okay, satu capital letter sahaja. Okay, so you ada karbon. Dia minta namakan, jangan bagi formula dia. Karbon C, oksigen. No, that's not. Okay, hidrogen. Dia minta semua tau. Ada 4 tu baru dapat markah. Miss anyone, no marks for you. Kosong. Oksigen dan nitrogen. So this is the answer. Okay, unsur tu adalah something yang ada satu huruf besar sahaja. So like in this
this filler dia ada 2 huruf besar kan. Kita ambil ether 1 je. So saya ambil carbon kat sini. So hydrogen, kat sini mungkin saya ambil hydrogen dia. Faham dia nak apa unsur? By time you pelajar kimia, you tahu cara nak bezakan atom, unsur, molekul semua. Kalau tak tahu, dalam channel kita itself saya dah buat video cara nak bezakan atom, unsur dan molekul. Boleh pergi and tengok. Okay? Next. Tulis formula molekul dan empirik bagi Kefina. Okay. 2 markah. Okay. So cuba tengok formula molekul yang sebenar kan. Dia ada berapa carbon? Okay, cubalah buka you punya mata luas-luas and tengok. Carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So carbon ada 8, C8. Okay, hydrogen 3, 6, 9, 10. Hydrogen ada 10. Okay, then lepas tu dah letak N ke O? Suka hatilah. So kita letak N dahulu. N ada berapa? Okay, N ada 4. 1, 2, 3, 4. N 4. Dan finally oksigen 2. Okay, kenapa? Okay, ada yang tanya, cikgu, kalau saya nak susun, contoh saya letak C, lepas saya letak O, boleh tak? Okay, sebenarnya dia selalunya kan, kita susun carbon dahulu. Selalu kita jumpa formula mana-mana pun, carbon dulu, hydrogen. Lepas tu baru kita akan susun unsur lain. Faham tak? So it's better kalau dalam formula tu ada carbon dan hydrogen, prioritize it first. Give first place for carbon, then hydrogen. Lepas tu 2 unsur tu up to you lah you nak letak yang mana. As long as you letak lah. Okay. So in this case formula molekul dia C8, H10, N4, O2. Okay, formula empirik apa? Nisbah teringkas. So semua ni ada dalam sifar yang sama tak? Ya, 8, 10, 4 dalam sifar 2. So bahagi semua dengan 2. So C4, H5, N2O. Habis. 1 tak perlu tulis pun. Okay, 1 tak ada value, so tak perlu tulis. Faham? So this is the formula molecule, this is the formula empirik. Okay. Nyatakan jenis zarah. Okay, kalau jumpa jenis zarah, terus jump kepada yang bahasa Inggeris. Type of particle. Ingat, kalau you jumpa type of particle, tulis ni. Top aim. Maksudnya TOP itu stand for type of particle. Dan aim tu A for atom, I for ion, M for molecule. So jawapan you sama ada atom, ion atau molekul kalau dia minta jenis zarah. Sebab saya minta jenis zarah, jawapan yang saya dapat kat skema adalah pepejal, cecair, gas. No, itu adalah keadaan fizikal, keadaan fizik. I want jenis zarah sahaja. Kalau jenis zarah, jawapan dia sama ada atom, ion atau molekul. In this case, Kefina, cuba tengok mana-mana empirik ke molekul, sama je. Okay, I mean unsur dia masih sama. Okay, jenis unsur dia masih sama, tapi dia punya atom je berbeza sebab diperkecilkan, dipermudahkan. So you rasa adakah ini ion? Tidak, sebab karbon bukan logam, hidrogen bukan logam, nitrogen bukan logam, oksigen bukan logam. Adakah ia atom? Tak, atom ada 1 huruf besar je. Yang ni ada 4 huruf besar, so bukan atom. Ion bukan, sebab ion combination logam dan bukan logam. Sini semua bukan logam. So ini semestinya yes, pandai, molekul. Come back again. Sesiapa yang tak tahu cara nak bezakan atom, ion, molekul, ada juga video itu dalam channel kita, boleh tengok. Let's say tak jumpa, boleh comment down, saya akan bagi link kat comment box. Okay. Next, soalan nombor 3. Jadual 3.1 menunjukkan bilangan proton dan bilangan neutron. Okay, saya nak you tulis something kat sini. Ingat, kita ada bilangan proton, kita ada nombor proton. Tu betul. Okay, wait I write kat sini. Kalau bilangan proton, betul. Kalau nombor proton, still betul. Okay, betul. Terima 2 ni. Okay, kejap sambil pen merah. Ni semua saya terima. Let's say you nak tulis for neutron kan. You tulis bilangan neutron. Okay, betul. You tulis nombor neutron. Okay, saya ambil pen merah saya bagi pangkah. There is no such thing as nombor neutron. Salah. Dalam kimia tak ada cikgu yang boleh mengajar ada something as nombor neutron. There is one thing only as nombor nukleon. Okay. Nombor nukleon ini berbeza sikit dengan neutron. Kenapa? Sebab nombor nukleon ini sebenarnya bilangan proton
tambah bilangan neutron, you dapat nombor nukleon. Faham? So jangan salah konsep. Okay, tak ada thing as nombor neutron. Ada bilangan neutron, bilangan proton, bilangan elektron. Betul. Ada bilangan ada nombor proton, nombor elektron tak ada, bilangan elektron ada atau susunan elektron. Okay, so kena ingat, benda ni kena ingat. Okay, so I want to emphasize there is no such thing as nombor neutron sahaja. Okay, tak ada something as nombor neutron. There is one thing as nombor nukleon. Apa tu nombor nukleon? Bilangan proton campur bilangan neutron. Pandai awak. So saya harap you faham lah. Okay, now 3 zarah subatom. Okay, subatom maksudnya yang duduk dalam atom. Okay, tapi dia kata 3. Okay, so apa 3 zarah subatom yang you belajar? Ingat tak you belajar PEN tu? Proton, elektron, neutron. 3 tu lah jawapan dia. 3 zarah subatom yang you tahu. So tulislah betul-betul. Okay, tak ada short form jangan letak PEN itu just mnemonic nak ingat saja. Proton, elektron dan neutron. Ni pun ada yang tanya, cikgu kalau saya nak tulis elektron dulu boleh tak? Neutron tu tak? Boleh je sayang, as long as 3 benda ini ada. Betul je. Okay, as long you eja betul 3-3 ni ada, dapat 1 markah tu. Either one missing, salah eja, kosong terus. Tengok bahaya kan? Memang bahaya sikit lah soalan macam ni sometimes. Tapi kalau you faham, you senang score. You memang pejam mata je boleh jawab. Okay, so 3 zarah subatom. Ingat, 3 zarah subatom, bukan 3 keadaan fizikal. Ni soalan ni saya ada juga jumpa jawapan atom, ion, molekul. Tak ada, itu jenis zarah. Saya minta zarah subatom. Faham tak? Saya minta zarah subatom. So jangan nak confuse yourself. Okay, berdasarkan jadual 3.1, mengapa atom S dan T mempunyai sifat kimia yang sama? Okay, soalan macam ni saya ada came across lah. If I'm mistaken, saya came across kat mana? Putrajaya ke? Tak tahu lah, saya memang ada pernah bincang soalan macam ni. Okay, dia tanya kenapa dia mempunyai sifat kimia yang sama S dan T. Okay, S dan T. Okay, so kalau dia tanya pasal sifat kimia, whatever about kimia, dia punya prime adalah elektron. So kalau sifat kimia dia sama, kenapa sama? Sebabnya kalau you belajar kat jadual berkala is lain. Ini you baru kat bab 2 sekarang. Jawab ikut konsep bab tu So ingat, kalau bilangan sifat kimia dia sama, kiranya atom itu mempunyai macam ni. Atom S dan T mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Okay, macam mana saya tahu dia ada bilangan elektron valence yang sama? Dia punya nombor proton adalah yang sama, dah diberitahu pada jadual lah. Cuba tengok pada jadual, saya malas nak scroll. Okay, so kalau nombor proton dia sama, semestinya susunan elektron dia sama. So elektron valence dia sama. Ingat, elektron valence yang menentukan sifat kimia. Okay, I mean nombor proton, bilangan elektron yang sama, maksudnya dia ada sifat kimia yang sama. Okay, tapi reason yang lagi solid adalah dia punya electron valence. So stick in your mind, kalau mana-mana soalan after this dia tanya kenapa dua ni ada sifat kimia yang sama, dia punya bilangan electron valence adalah sama. Itu sahaja the reason. Okay, the reason itu sahaja. Tak ada apa-apa reason selain daripada itu. Faham? So kalau orang tanya kenapa sifat kimia sama, bilangan electron valence sama. Ni you boleh tambah sebagai nota. Kalau orang tanya kenapa sifat fizik dia sama, you talk about bilangan neutron. Pandai. Okay, sifat fizik kenapa sama? Bilangan neutron dia sama. That's the reason lah. Okay, so now next question. Susunan elektron bagi ion R. Okay, R mana R? Okay, ni R. Okay, berapa nombor proton dia? 12. So susunan elektron dia 2.8.2. Tahu ke tak tahu buat susunan elektron? Ingat, kalau nombor proton you 12, you boleh susun. Okay, petala pertama maksimum boleh berapa elektron kelas? 2 sahaja. So daripada 12, saya dah ambil 2, tinggal lagi 10. Petala kedua maksimum 8 sahaja. So daripada 10, saya dah ambil 8, tinggal lagi 2. Tu masukkan ke petala ketiga. So 2.8.2. Tapi dia minta untuk ion R. So yang nak stabil tu benda ni lah. Adakah dia kena terima 6 elektron atau donate 2 elektron? Which one easier? Donate 2 ke atau terima 6? Cuba tengok nombor. Yes, 2. So dia better
donate. Okay, kenapa nak tahu donate tu? Sebab tu yang menentukan charge. So in this case, you tahu 2.8.2 dia kena derma 2 elektron kan. So dia charge positif ke negatif? Dia akan derma dia punya 2 elektron. Derma. So you anggap orang yang derma ni orang yang positif. So charge tu mestilah positif. So R. Okay, petala pertama, petala kedua. Okay, 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, then dia minta untuk ion. So semestinya you kena buat macam ni. Okay, charge dia 2 positif. Kenapa 2 positif? Sebab dia derma 2 elektron. Kan, dia kan 2.8.2 kan. Dia nak capai kestabilan, dia kena derma 2 ini. Okay, kenapa dia tak jadikan ni sebagai 8? Sebab dia nak 6 elektron. Kalau yang ni tolak 2 pun, depan dah stabil dah. So which one easier? Semestinya tolak 2 lah easier. We will see the nombor. So macam tu lah kita buat. Faham? Ni you kena buat banyak exercises lah. So dapatlah 2 markah. Di manakah 2 markah itu diberi? Lukisan you betul. Nukleus berlabel sebagai R. Dapat 1 markah. Bilangan petala berisi dengan betul beserta dengan jumlah elektron yang betul dan charge yang betul. 3 benda ni ada, dapat markah kedua. Faham? Okay. Ni soalan C. Jadual 3.2 menunjukkan pasal klorin. Okay, hitung nombor nukleon isotop klorin. Okay. So you kena kira nombor nukleon dia. Okay, ingat, ni dia dah bagi kelimpahan semula jadi percentage of abundance. Okay, and dia dah bagi the same atom relative. Ingat tak you ada belajar satu formula tu, the same atom relative. You ada belajar kat 2.4. Sama dengan ni sigma ini, dia punya ni nombor nukleon tu darab dengan percentage of abundance. Okay, sigma ini menunjukkan, kejap nombor nukleon darab dengan kelimpahan. Okay, then bahagi dengan total kelimpahan. Total kelimpahan you mestilah 100%. Pandai. Okay, so sigma ini menunjukkan you tambah semua sampel klorin yang ada nombor nukleon dan juga dia punya percentage of abundance. So in this case you ada 2 sampel. So first untuk sampel pertama ni, dia punya nombor nukleon 35, kelimpahan 75. Second one you tak tahu tapi kelimpahan dia 25 per dengan 100. Okay, GSM atom relative dia berapa? Soalan dah bagi dah 35.5. So this is mathematics. Sekarang dah mula mathematics dah. So press calculator betul-betul. 35.5 darab 100. Okay, then benda ini, kejap 3550 sama dengan 35 darab 75, 2625 tambah 25y. Okay, buat normal algebra lah. Okay, 2625 tolak, you dapat 25y sama dengan 925, yu sama dengan 37. So nilai yu adalah 37. So this is the complete answer lah for you. Dapat? Okay, so di mana 2 markah you diberi? You susun macam ni, 1 markah, jawapan akhir you 1 markah, 2 markah you. Faham? Okay, so that's it untuk sekarang. Next, soalan nombor 4. Okay, you tolong baca soalan. I want to pause video sekejap. Okay, jom baca soalan. Raja 4 menunjukkan perwakilan piawai bagi atom-atom unsur X dan Y. Okay, huruf yang digunakan bukan simbol sebenar tersebut. Okay, now X 2311, Y 3919. Bagaimanakah unsur disusun jadual? Soalan ni memang famous. Okay, macam mana unsur-unsur disusun dalam jadual berkala unsur? Okay, ingat, kita susun unsur dalam jadual berkala unsur based on. Okay, so you punya jawapan now either you tulis tertib menaik nombor proton ataupun mengikut pertambahan nombor proton. So saya lebih suka tulis unsur disusun mengikut tertib menaik nombor proton. Cukuplah. Okay, tertib menaik, atau in English you want to say
ascending order of proton number. Boleh je. So tepatlah jawapan ni, tak salah mana. Okay, faham? Atau yang tulis mengikut pertambahan nombor proton pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, up to you lah menulis macam mana, as long as dia membawa maksud unsur disusun based on nombor proton dia semakin menaik. Okay, so is dua je, either tertib menaik nombor proton ataupun mengikut pertambahan nombor proton. Ni dua je boleh, no other answers are accepted. Faham? Okay, itu satu. Next question. Berdasarkan Raja 4, kenal pasti kumpulan bagi unsur X dan Y di dalam jadual berkala unsur. Okay, X dan Y. Okay, you nak tentukan kumpulan kena tengok apa? Kelas, tentukan kumpulan. Nak tentukan kumpulan kena tengok apa? Cepat. Yes, betul, nombor proton. Nak tentukan kumpulan ke, nak tentukan bilangan color ke, semua tengok nombor proton. Nombor proton is like very important. Daripada nombor proton lah kita tahu susunan elektron. Daripada nombor proton lah kita tahu kumpulan mana. Daripada nombor proton lah kita tahu dia di color mana. Daripada nombor proton lah kita tahu macam-macam. Okay, so in this case, nombor proton dia yang mana? Dia kata perwakilan piawai, betul tak? So perwakilan piawai biasanya atas nombor nukleon, pandai. Bawah nombor proton, very good. So ni lah nombor proton dia. Okay, so ini 11. So macam mana nak susun? Petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga 1, dah cukup 11. Yang ini petala pertama 2, petala kedua 8, petala ketiga pun 8, dan petala terakhir adalah 1. Nampak tak? Ni pun 1, tersalah pula. Ni pun 1, ni pun 1. Betul tak? Betul ke tak? Make sense ke tak? Yes, make sense. So kumpulan mana sekarang? Yes, betul. Kalau elektron valence dia 1 atau 2, maksudnya dia di kumpulan 1 atau 2. Okey, kalau elektron valence dia 1, kumpulan 1 lah. Kalau elektron valence dia 2, kumpulan 2. Kalau elektron valence dia 3 dan ke atas, you kena ambil bilangan elektron valence dia. Contohlah, let's say kat sini 3. So you kena ambil 3 tambah 10. So dia di kumpulan 13. Faham? Itu untuk unsur yang nilai dia 3 dan ke atas. Nilai elektron valence dia 3 dan ke atas. Kalau 5 pun sama. 5 campur 10 kumpulan 15. Something like that lah. Alright, so harap you faham. Saya harap saya tak laju sangat lah. Okay tak saya punya speed? Ataupun saya laju sangat ke? Kalau laju sangat, please bagi tahu. So, berikan sebab bagi jawapan anda di B4B1. Kenapa? Sebab, yes, betul, atom unsur. Pastikan you nak bagi sebab untuk kenapa semua ni yang melibatkan elektron. You kena ada word atom. Atom unsur X dan Y mempunyai bilangan elektron valence yang sama. You nak tambah lagi boleh lah, yang sama iaitu 1. Boleh lah, iaitu 1. Okay, so this is the answer. Ingat, you want to talk about bilangan elektron valence. So when you want to talk about bilangan elektron, nak stack up the pasal elektron, the word atom unsur is a compulsory. So depan dia wajib pada perkataan atom unsur. So you nak cerita pasal sifat kimia pun betul bilangan unsur sama. Bagi tahu, atom X dan Y ini mempunyai bilangan elektron yang sama. In this case, kumpulan kita akan refer elektron valence. Betul, kita akan ambil nombor proton. Nombor proton sama dengan nombor elektron. So, bilangan elektron. Dari bilangan elektron, kita dapat susunan elektron. Kita tulis susunan elektron. Dari sana, kita dapatkan elektron valence. Elektron valence, kalau kita ambil, kita akan tentukan dia kumpulan mana. So, kumpulan is 100% based on elektron valence. Faham? So, ingat, kalau ditanya kenapa duduk kat kumpulan yang sama, dia punya elektron valence adalah sama. Ataupun kalau ditanya kenapa dia duduk kat kumpulan 1, elektron valence dia 1. Kenapa dia duduk kat kumpulan 3? Kerana elektron valence dia sekian-sekian. Dia macam tu. Okay, so let's say siapa yang tak faham konsep ni, saya dah buat compilation 10 soalan famous untuk 10 ke 18 soalan famous untuk bab 1 yang ada soalan berkaitan macam ni pun. Dah bagi notes, dah bagi video penerangan, boleh tengok subtopik 4.4. Okay, saya dah terang everything. So yang mana tak faham boleh tengok sana. Sini is time for revision. So saya memang akan speed sikit lah. Okay, sebab banyak lagi set saya kena bincang. Okay, 0.2 mol unsur Y. Okay, oops. Wait unsur Y dimasukkan ke dalam sebuah kelalangkun berisi air dan gas yang terbebas dikumpulkan. Okay, unsur Y you apa? Okay, you tak tahu. Okay, dia nombor pertanda 19. Okay, fine. So now dimasukkan kelalangkun berisi air. Okay, berisi air maksudnya dia ada air.
So kiranya tindak balas unsur kumpulan 1 dengan air menghasilkan apa sayang? Yes, betul. Logam hidroksida, which is alkali hidroksida, dan juga gas hidrogen. So gas yang terbebas ni gas apa? Gas hidrogen. So yang ini adalah sifat unsur kumpulan 1, sifat kimia dia. So you kena hafal lah. Dalam buku teks memang diterangkan, okay, unsur 1 punya semua sifat. Okay, so satu sifat unsur kumpulan 1 ini, dia boleh bertindak balas dengan Y. Okay, boleh bertindak balas dengan H2O, menghasilkan larutan Y hidroksida. So YOH dan gas hidrogen. Okay, cuba tengok. Sekarang persamaan ni balance tak? Tak balance. Cuba balancekan. So letak 2 kat sini. Okay, when letak 2 kat sini, yang depan pula you kena balancekan. Betul ke salah sayang? Ya, betul. So automatic hidrogen dah jadi 4. Ini 2. So semua dah balance. So macam mana markah diberi 2 markah ini? Formula kimia bahan dan hasil betul. Semua formula bahan betul. Semua formula hasil betul. 1 markah. Persamaan seimbang. Markah kedua. So ni dah 2 markah you. Faham? So nak jawab soalan ini, you kena tahu sifat kimia unsur kumpulan 1, which is kalau dia bertindak balas dengan air apa, kalau dia bertindak balas dengan oksigen apa, kalau dia bertindak balas dengan gas klorin apa dihasilkan. You kena tahu benda tu. Kalau you tak tahu benda tu, memang sasar you tak boleh jawab soalan ini. Faham tak? That is the risk of not studying the textbook or content properly. Faham? Okay, next question. Okay, baca dulu. Okay, soalan kata hitung isi padu gas yang terbebas. Gas apa yang terbebas? Ya, gas hidrogen. So dia nak isi padu gas hidrogen. Okay, so first thing first, nak buat calculation untuk stoichiometry ini, you kena ada persamaan kimia. Ada tak? Okay, tulis balik. Saya tak apalah, tak perlu tulis. Boleh crop out je. Okay, copy. Paste kat sini. You tulis dalam exam, jangan malas. Ambil paper kimia tak boleh malas. Dan information diberi 0.2 mol unsur Y. So N untuk Y adalah 0.2 mol. Okay, betul. Dan you nak cari hidrogen, betul tak? Cari yang ini. Okay, so you nak buat apa? Okay, buat dulu nisbah mol. Very simple. So berdasarkan persamaan kimia, ni berdasarkan persamaan kimia lah. Okay, berdasarkan persamaan kimia. Persamaan kimia, 2 mol unsur Y menghasilkan 1 mol gas hidrogen. Betul, tapi dalam lab kita ada 0.2 mol saja. So cuba tengok bilangan mol hidrogen, gas hidrogen you ada. Darablah silang. So 0.2 darab 1 bahagi 2. So you dapat 0.1 mol H2O. Ini mol hidrogen dalam lab yang terbebas lah. Okay, so kira isi padu dia. So bilangan mol dia, you darab dengan isi padu molar. Okay, isi padu molar untuk dapatkan apa? Isi padu. So saya letak question mark lah untuk isi padu. Aku malas nak tulis. Okay, bilangan mol you berapa? 0.1 mol. Isi padu molar you soalan dah bagi dah. 24 decimeter cube mol negative 1. Okay, sama dengan question mark. Okay, question mark apa? Okay, 0.1 darab 24. You dapat 2.4 decimeter cube. Okay, masih ada lagi tak tahu ke kenapa formula ni wujud? Kan you ada formula yang ni. Bilangan mol sama dengan isi padu dengan isi padu molar. Betul ke salah? Betul. Okay, you nak cari apa? Isi padu. Bilangan mol ada tak? Ada. Isi padu molar ada. Darablah dua benda ini, dapat yang ni. Manipulate the formula. Dan ingat, dalam formula ini you wajib guna unit isi padu apa? Betul, decimeter cube. Jangan guna centimeter cube yang saya pernah. Formula ni memang guna decimeter cube. Kenapa guna decimeter cube? Sebab isi padu molar you, standard you dalam decimeter cube. So gatal-gatal jangan nak tukar jawapan decimeter cube ni ke centimeter cube. Ni pun kena kasi pelampau juga. Sebab dah betul dalam decimeter cube, dia pergi tukar ke centimeter cube, takut careless. Kalau betul tak apa. Kalau careless, hilang markah jawapan. Perlu ke? Mungkinlah satu markah itulah yang akan jadikan you tak dapat A+. So don't take the risk. Kalau dia minta isi padu, dia tak specify unit apa, just bagi dalam decimeter cube. Tak salah pun. Okay, you nak tukar ke centimeter cube, make sure you careful. Betul-betul you darab dengan 1000 tu perfectly. So no issue lah at that moment. Faham? So itu sahajalah untuk kali ini. So markah dia macam mana? Okay, markah pertama dia, aku ambil pen merah. Okay,
Markah pertama you buat nisbah mol ni. Satu markah. Markah kedua you jawapan dengan unit yang betul. Dapatlah 2 markah. 2 markah ni senang, tapi ada banyak step. So kalau you faham semua step, semua yang saya buat ni, memang senang you nak dapat. Okay, yang ini kenapa saya terus mula dengan nisbah mol? Kenapa saya tak cari bilangan mol? Sebab dia dah bagi bilangan mol dalam lab. Unless dia tak bagi bilangan mol dalam lab, dia bagi GSAM ke isi padu ke, baru saya kena cari bilangan mol. Sebab the core element untuk nak buat mana-mana soalan isi padu ke, GSAM ke, bilangan molekul ke, bilangan zarah ke, kena ada nisbah mol. Nak buat nisbah mol, kena ada bilangan mol. Benda tu ada, baru jadi. Kalau tak ada, tak jadi. Salah lah. Faham? Aku tengah dua mengajar ni, jangan tidur aku kasi satu menampak. Aku dah ajar susah payah ni, kau tengah tidur pula. Lenanya kau tidur. Okay, soalan nombor 5. Okay, tak apalah, I give take 5. Saya nak pause video sekejap sebab semua dah penat dah muka-muka ni yang saya tengah mengajar kat depan ni. So it's okay, take 5 sekejap. Saya pause video, you baca dulu soalan nombor 5, 6, 7 dan 8. Kita cuba settlekan. Okay, let's say kalau tak boleh, kita stop sampai soalan nombor 5 and kita buat make in a different video. Okay, so rehat dulu. Okay, 2 set eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, highlight dulu that word. Faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okay, ingat, faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ada berapa sayang? Yes, ada 4. Tengok, aku kena juga panggil korang sayang, awak, itu, ini. Just semata-mata nak bagi korang ni bersemangat. Kalau tahu mengantuknya dia, aku tengah syok-syok mengajar kimia, dia tidur. Okay, so jadual 5 menunjukkan masa yang diambil bagi mengumpul 40 cm3 gas hidrogen. Okay, now tengok gambar Raja. Okay, serbuk zinc berlebihan, asid HX. Okay, highlight asid HX. Dan yang ni asid H2Y. Okay, masa diambil 90. Ni 40 saat sahaja. Okay, but still dua-dua kumpul 40 cm3. Okay, so saya tanya kat awak, yang mana cepat? Adakah yang set 1 atau set 2? Pandai, set 2. Okay, kenapa set 2 cepat? Kita akan tengok kat bawah. Okay, so nyatakan perubahan lain yang boleh diukur, okay, selain daripada isi padu gas bagi menentukan kadar tindak balas. Okay, so selain daripada isi padu gas, apa perubahan lain yang kita boleh perhatikan just untuk nak bagi tahu that ada perubahan berlaku kat sana. Okay, cuba tengok kat sini. Apa dia guna? Dia guna serbuk zinc dan juga asid. So, serbuk zinc ini mesti ada GSAM dia, betul tak? Walaupun serbuk dia ada gram dia, berapa gram, betul tak? So, perubahan tu pun mestilah kalau berlaku tindak balas serbuk tu semakin berkurang, betul tak? Takkanlah berlaku tindak balas serbuk tu bertambah, kan? Bahan tindak balas kot. So, you boleh kata perubahan lain yang boleh diperhatikan adalah GSAM zinc. So, ketika tindak balas berlaku, GSAM zinc akan berkurang sebab dia akan digunakan untuk membentuk produk. Ya, pandai awak. Okay, next. Raja 5 menunjukkan graf isi padu gas hidrogen melawan masa bagi set 2. Okay, so sekarang dia tanya rakar dan labelkan lengkung bagi set 1 pula. Okay, set 1 pada paksi yang sama. Okay, you tahu macam set 1 dia mengambil berapa minit? Berapa saat? 90 saat. Okay, so yang ni ambil 40 kan? So yang ni ambil 90 saat. Maybe 90 kat sini lah. Okay, so dia tanya sekarang, tunjukkan graf dia macam mana. So graf dia akan start dari sini sampai je di 90, baru dia mula melengkung. Faham? So this is the graph actually. Okay, dia akan lebih macam turun. Kenapa? Sebab set 2 ni lagi cepat kadar tindak balas dia, lagi tinggi. Kenapa lagi tinggi? Mai saya beritahu kenapa tu. Okay, nampak tak dia guna asid H2? Nampak tak H2? Ini H sahaja. So kiranya H2 ini melambangkan dia menggunakan asid diprotik. Pandai. So apa satu-satunya asid diprotik? Asid kuat yang you belajar. Semua ni menggunakan asid kuat. Okay, macam mana saya tahu kadar tindak balas? Memang kalau dia tak bagi tahu nama asid, dia guna asid kuat. Kalau unless dia bagi tahu asid lemah in statement, atau lain ceritanya. Kat sini tak bagi tahu apa-apa asid lemah. So kita faham that dua-dua ni adalah asid kuat.
Okay. So semestinya asid diprotic, satu-satu yang you belajar adalah asid sulfuric. While yang HX ni asid monoprotic. Sebab H dia satu je kan. So mono lah. So monoprotic, you belajar berapa asid monoprotic yang kuat. You belajar 2. Satu asid hidroklorik, lagi satu asid pandai, asid nitrik. So 2 ni lah asid you. Okay. So ini 3 lah asid kuat yang you belajar dalam silibus. Okay. So asid sulfurik yang paling kuat disusul oleh hidroklorik dan nitrik. 2 tu sama-sama kuat, nitrik dengan hidroklorik. Sebab dua-dua itu adalah asid monoprotik yang kuat. Tapi sulfurik ni asid diprotik yang kuat. Tu beza dia. Okay. So kalau lepas ni orang tanya kat you apa asid kuat dalam silibus, hanya 3 ni je. Sulfurik, sulfurik, hidroklorik, nitrik. Tu je. Selain daripada 3 ni, semua asid lemah. Asid fosforik, asid lemah juga. Ethanoik, lemah juga. Semua lemah. Okay. Semua tu lemah kecuali 3 ni. 3 ni je yang kuat. Okay. So dah lakar graf. Okay. Jangan lupa label. Sebab dia kata label kan. Candidate untuk paper ini ramai tak label. Kesian hilang markah. Graf tak betul, memang menurun. Tapi kau tak label, macam mana aku nak bagi markah? Betul tak? Doesn't make sense loh. So buatlah betul-betul sikit, berhati-hati sikit. So betul, graf yang betul membawa 1 markah you. Okay, tulis persamaan ion yang terlibat. Okay, bagi eksperimen ni, you tahu nak buat persamaan ion, you kena buat persamaan apa dulu kelas? Awak persamaan mana? Ya, betul, persamaan kimia. So Zn bertindak balas dengan mana-mana asid. Tak kisahlah H2O ke apa. Tapi dia kata eksperimen ini, so eksperimen ni saya consider sebagai, ni soalan B, C1. Okay, tak apalah. Saya consider ini untuk set 2 lah. Okay, sebab dia kata eksperimen ini, saya tak tahu eksperimen yang mana. Okay, so tak apa, saya ambil H2SO4. Okay, so dia menghasilkan zinc sulfat dan juga H2. Betul? Okay, so separate kan. Ni boleh separate tak zinc? Tak boleh. Ingat, you nak buat persamaan ion, you tak boleh separate kan 3 benda. Atom, molekul, apa lagi satu? Ya, garam tak larut. Pandai. Okay, so yang ni you boleh separate, acid you boleh separate. H+, 2H+, SO4, 2-. Kenapa 2H+? Sebab acid ada 2. So dia 2H+. Ni garam larut boleh separate, Zn2+, dan juga SO4, 2-. So cut yang ni. Okay, so yang tinggalnya adalah Zn plus 2H+, produces Zn2+, dan juga H2. H2 saya tak separate. Kenapa? Sebab H2 ni adalah, yes, molekul. Molekul tak boleh separate. You boleh ceraikan acid, alkali dan juga garam larut. Tu you boleh ceraikan. So basically Zn plus 2H plus menghasilkan Zn2 plus H2. So you nak buat persamaan ion, you wajib buat persamaan kimia dan pastikan persamaan kimia you balance. So itulah saya kata, mana-mana pun persamaan kimia is the core element. Nak buat nisbah mol, persamaan kimia kena pandai. Nak buat persamaan ion, persamaan kimia kena pandai. Nak buat persamaan termokimia, persamaan kimia juga you kena pandai. So pastikan you pandaikan diri you kat persamaan kimia. Okay, hitung kadar tindak balas purata bagi mengumpul 40 cm3 dalam set 1. Okay, kalau kadar tindak balas, you tahu isi padu bahagi dengan masa yang diambil. Betul? Okay, so total isi padu you berapa? Dua-dua set pun dia nak kumpulkan 40 cm3 dan juga 40 cm3. Okay, tapi set 1 dia mengambil berapa minit? 90 saat. Yang set 2 ni dia mengambil, yes, 40 saat. Okay, kadar tindak balas purata simply you bahagi jumlah isi padu dengan masa yang diambil tu. Okay, so 40 bagi 90 dapat 0.44 cm3. Second ni bawa naik atas, so S -1. Okay, yang ni pula 1.00 cm3 per second. Okay, satu benda, you bagi jawapan kadar tindak balas purata kan, wajib. Saya ulang 2 kali. Wajib
you bagi nilai tu dalam 2 tempat perpuluhan. Let's say you dapat nombor bulat pun, letak dot kosong-kosong kat belakang. Itu memang satu rule. Okay. Kalau you nak bagi lebih boleh, you nak bagi 3, 4, 5 pun boleh. Tapi as long as you bagi tempat perpuluhan. Okay. Minimum you bagi 2 tempat perpuluhan. Kalau you bagi sampai 4 pun boleh, tak ada masalah. Jangan bagi 1 cm3 per second. No, we don't want that one. Okay, kadar tindak balas perhatian dia mesti ada dot-dot. Okay, mesti ada perpuluhan. So this is the answer. Settle untuk yang ini. Next, bandingkan kadar tindak balas. Soalan pertama, bandingkan kadar dan terangkan. Okay, so set 1 dan set 2, you rasa kadar tindak balas mana yang lagi cepat? Set 1 ke set 2? Mari tengok kat sini. Betul, set 2 dia ambil masa yang sikit. So kiranya itulah yang paling, yes betul, kadar tindak balas dia paling tinggi. So kadar tindak balas set 2 lebih tinggi berbanding set 1. Okey, dah mengaku dah betul. Okay, dia berbanding set 1 dia lagi tinggi. Okay, fine, saya terimalah. Tapi kenapa dia tinggi? Macam mana kau tahu? Takkan you nak kata masa dia kan? No. The reason is apa yang tak sama. Betul, set 1 guna asid monoprotik, set 2 guna asid diprotik. So kepekatan asid tu berbeza. Ya, mesti akan sudah question saya. Cikgu, kalau macam tu ni pun 0.2, ni pun 0.2, ni kan kepekatan. Abang, kakak, betul, itu adalah kepekatan asid tu. Tapi kita akan mengukur kepekatan ion hidrogen dalam this chapter. Sebab ini soalan berkaitan bab kadar tindak balas. Kita ada asid yang berbeza kumpulan, berbeza kategori. Satu monoprotik, satu diprotik. So kepekatan dia automatik berbeza walaupun nilai yang dia bagi kat sebelah ini sama. Okey, dan memang macam tu. Sebab asid monoprotik ini dia hasilkan satu ion hidrogen. Yang ni hasilkan 2 ion hidrogen. Betul tak? Diprotik. So berbezalah kepekatan, berbezalah bilangan ion hidrogen yang terhasil. So when bilangan ion hidrogen yang terhasil berbeza, automatik kepekatan dia berbeza. Okay, faham? So you just mention kat sini kepekatan ion hidrogen dalam set 2 adalah 2 kali kepekatan ion hidrogen dalam set 1. So this is the answer. Okay, ataupun you nak kata macam ni, set 1 menggunakan asid monoprotik, manakala set 2 menggunakan asid diprotik. Diterima juga. But saya lebih suggest you jawab berkaitan dengan kepekatan ion hidrogen. Kenapa? Sebab if you kata asid monoprotik, diprotik pun, apa masalah dengan monoprotik, diprotik? Pemeriksa still boleh soalkan. So you bagi tahu kalau monoprotik, kepekatan ion hidrogen dia 1 ion hidrogen. Kalau diprotik, 2 ion hidrogen. So lagi cepatlah. Betul tak? So better jawab yang ini. Okay, ataupun you nak lagi safe, you letak point nombor 2 you, HX adalah ataupun set 1 menggunakan asid monoprotik, set 2 menggunakan asid diprotik. Kepekatan ion hidrogen dalam set 2 adalah 2 kali kepekatan ion hidrogen dalam set 1. Lagi tepat, lagi lengkap your answer. Sebab tu jawapan 3 markah. Kalau you nak maksimum 2 saja, so kita cari mana-mana 2 tu ada, kita bagi je markah. As long as jawapan you ikut skema, ikut konsep, no careless mistake and no misconception, kita bagi markah. Okay, so settle untuk soalan nombor berapa ni? Nombor 5 Okay, sekarang ada soalan nombor 6 dan juga 7 dan 8. Okay, tak apa, saya nak stop record sampai sekarang dulu sebab video dah sangat-sangat panjang sebenarnya. So in the next video saya nak record untuk soalan nombor 6, 7 dan 8. So make sure you guys tengok all the video and lengkapkan all the trial papers before you masuk day 1 exam. Jangan lupa untuk habiskan all the trial papers. Semua state punya you buat. Banyak soalan you buat, macam-macam teknik you tahu, memang you confirm dapat A+. Tak kisahlah untuk fizik ke, kimia ke, bio ke, MX ke. MX paling penting. MX kena buat banyak latihan. So boleh teruskan study. Don't ever procrastinate to study. You study kuat, memang you punya hasil kuat, you punya
grade pun akan blast out. Memang tengok-tengok keluar-keluar 9A+, siapa tahu kan. So target for the 9A+. Okay, tak apa, target tinggi, tak ada masalah. Okay, saya tak nak 9A, saya nak 9A+ je. Okay, ingat macam tu je. So baru you boleh tahu macam mana you nak buat. Okay, pastikan you motivate yourself every day to study. Tak bermaksud saya duduk mengajar macam ni orang kata faham. Memang saya baca comment box ramai kata, abang kami sangat faham, kami macam tu, kami macam ni. Betul, you faham, saya tahu. Tapi tak bermaksud you practice hari ni you akan kekal in your long time memory. No, you will forget it after 1 or 2 days. So better revise every day. Okay, itu nasihat pertama. Nasihat kedua adalah, okay, untuk pengetahuan korang, saya dah buka kelas tuition. Boleh start buat registration. Boleh PM saya melalui nombor WhatsApp saya, which is 014-366-2908. Diorang boleh PM saya, boleh register kelas online. Untuk pelajar Form 5, diorang ada exclusive package, which is kalau diorang join kelas Form 5 dengan tambah lagi RM10, diorang boleh join kelas Form 4 sekali. So kita akan bincang semua soalan teknik menjawab. Okay, dan kita akan discuss juga beberapa topik-topik terpilih semua tu lah. So sampai sekarang Form 4 yang ramai register tu pun DLP. So Form 5 still ada lagi slot, boleh slot in. Tu untuk group kelas kedua. Okay, yang ketiga, if let's say you nak one to one, you dengan saya je nak belajar, boleh juga contact my number. I akan bagi you all the details dengan price. Kita boleh study. Kalau you ambil one to one, you boleh decide you nak study topik apa. I can teach that topic lah. Okay, kalau group kelas, saya akan pilih topik yang betul-betul penting, yang betul-betul akan masuk exam, soalan yang betul-betul yang saya dah compile dah. Okay, so saya minta semua orang tolong support my class. Nak join boleh, memang boleh, tapi ada bayaran sikit lah, tak mahal pun. Sebab you bayar just like small amount, but you punya benefit banyak. And saya akan pastikan you punya benefit lagi banyak. Okay, supporting group saya akan bagi, modul saya akan bagi, itu, ini, macam-macam ada. Okay, kalau kita diberi rezeki lagi banyak yang subscribe, lagi banyak yang join kelas tuition, kita akan buka premium kit from Educators channel. So subscribers yang banyak watch video, yang banyak komen, yang banyak like, dia akan dapat premium kit Educators lah. So nanti saya akan beritahu macam mana dapat premium kit tu once kita dah hit kita punya targeted lah. Okay, so saya memang mengajar dalam group yang betul-betul kecil. Form 5 saya buka 10 slot, Form 4 saya buka 10 slot. Untuk DLP 10, BM 10. Sama juga Form 5 pun, DLP 10, BM 10. So masih ada kekosongan lagi, you boleh join and kita tengok macam mana. Okay, kalau nak slot tambahan, boleh je just inform me. Harga kita boleh discuss lagi lah. Okay, so itu sahaja daripada saya. Dan saya doakan sesiapa yang tengok video ini, like video ini, share video ini, atau you itself komen, you ucap terima kasih ke apa-apa, dan you nak join my class tuition, saya doakan you semoga dapat A+ lah untuk semua subjek yang you ambil di SPM. Okay, so terima kasih for watching this video. I will meet you in next video untuk soalan nombor 6, 7 dan 8. Pastikan cuba dulu Ingat, SPM tak lama lagi. Tu je. That's very important for now. Okay, bye.